Jadi saya melihat isu kakak ini adalah waktu terbaik untuk saya bercakap tentang dua perkara paling besar sekarang untuk umat Melayu secara khusus. Pertama sekali adalah isu mental health. Dan yang kedua adalah isu apa ertinya percaya kepada yang gaib. Apa disiplin dia? Sebab kelihatan ada dua camp sekarang ni. Dan baru-barunya isu saudara Zamir dengan Ustaz Auni juga kelihatan macam ada dua camp. Camp sains dengan camp iman, kepercayaan, faith, belief, gaib, geng-geng gaib dengan geng-geng sains. Seolah-olah macam ada dua camp. Kalau saya menambah-nambah cerita, beritahu saya, Ustaz, apa Ustaz cakap ni semua real? Is this real or not? I'm asking. Kalau saya, mungkin saya halusinasi. Saya yang deluded sendiri. Kan? Itu boleh berlaku. Itu boleh berlaku, you know. Kadang-kadang kita shock sendiri. So since you all affirm me, dan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, paling tidak pun ada 7 orang, 8 orang depan saya ni, affirm apa yang saya cakap ni real. Awak perasan benda ni berlaku. Kita kena beri perhatian kepada, firstly, isu mental health. Dan isu mental health ini tidak terpisah daripada akidah ya sebenarnya. Nanti saya akan ceritakan dengan lebih lanjut. Kalau Ustaz ni cerita mental health jadi doktor lah pula. Tak. Okey, saya tidak akan masuk begitu dalam. Saya akan bercakap secara umum dan saya akan ceritakan perkaitannya dengan ilmu akidah kita dan isu yang kita tengah berbincangkan. Itu pertama. Nombor dua adalah isu kepercayaan kepada al-ghaib. Salah faham bab ni, habis. Siapa saja dakwaan yang didakwa sebagai perkara gaib akan ditelan. Seolah-olah itu adalah tanda keimanan kuat. Bahkan jadi kebanggaan sebagai orang. Ustaz, saya apa gaib? Saya percaya, Ustaz. Iman kena kuat, Ustaz. Tapi bila cerita sains, dia bukan main skeptikal. Oh, ini Yahudi. Ini orang kafir, punya ilmu. So, saya letakkan di sini. Saya kata, masyarakat kita, pertama sekali, kita ada dendam buta. We have blind vengeance against science. Kita ada dendam yang buta kepada sains yang datang daripada barat. Sebab hari ini bila cerita sains, biasanya akan dipasangkan dengan barat. Itu juga adalah cerminan kejahilan kita. Tapi tak apalah. Let's take it for argument's sake. Bila cerita pasal sains, dia berkait dengan barat. Rata-rata orang kita akan ikat dengan barat. Sains orang putih. Sains orang putih. Dan kita tidak dapat nafikan, itulah faktanya hari ini. Betul? Kita hormati jasa mereka. Kita hargai jasa-jasa pengkajian yang mereka lakukan. Pengkajian yang sangat banyak dalam bidang sains. Bahkan banyak kesenangan hidup yang kita nikmati sekarang ini adalah hasil pemikiran tamadun tertentu. Betul tak? Jadi kita sebagai umat yang diajar bersyukur, kita harus nyatakan kesyukuran kita dan ucapan terima kasih kita kepada mereka. So, isu pertama, Assalamualaikum. Isu pertama adalah kita kena buang dendam buta kepada sains. Dendam buta kepada barat. Dendam buta kepada falsafah barat. Kenapa saya kata dendam buta? Sebab kita tak boleh nafikan kita pernah dijajah oleh mereka. Dan sindrom orang yang dijajah ni sudah tentu dia akan ada dendam yang susah untuk buang. Itu kita faham. Kita faham dendam itu tetap ada. Dan mereka juga rata-ratanya belum masuk Islam lagi. Jadi kita melihat mereka sebagai other than us. They are not like us. They are not among us. Maka dendam tu sangat mudah untuk tidak terkawal. Dan akhirnya dia melimpah ke dalam dataran ilmu sains. Ke dalam dataran ilmu sains. Jadi bila ada dendam buta kepada sains, ni dah ekstrim dah. Dan biasanya ekstrim akan membuahkan ekstrim yang satu lagi. Dia dendam buta kepada sains, akhirnya dia melompat kepada respons yang melampau, iaitu apa saja perkara gaib yang datang daripada orang-orang yang didakwa sebagai wali-wali, orang-orang soleh, kan, ulama, maka akan ditelan. Tak kira apa pun dakwaan itu. Kita tengok kes kakak tersebut, dia dekat dalam bilik hotel tu. Dia siap boleh kata Rasulullah ada dekat pintu. Tengah tengok Rasulullah tu sambil bilah tu. Orang percaya. Kakak tu cerita lain, kakak tu sakit.
Orang percaya ni. Oh subhanallah, Masya Allah, Allahu Akbar. Seolah-olah akal itu tidak wujud. Seolah-olah apa sahaja yang kakak itu akan cakap, percaya. Kenapa boleh berlaku macam ni? Macam mana kita boleh sampai ke tahap itu? Seolah-olah kita tidak ada immune system dah. Apa saja virus nak masuk, tak ada immune system lagi dah. Come in. You will be accepted. Apa akan jadi kepada tubuh yang begitu? Apa akan jadi kepada keimanan yang begitu? Mati, dia akan rosak. Macam tubuh yang terima semua virus, semua bakteria masuk, dia telan dia. Masuk. Kita kasih sayang. This is serious This is not. Orang yang tak ada immune system serius tak sakit dia? Tanya doktor. Antaranya kalau tak salah AIDS kan? AIDS, immune system mereka bermasalah. Kalau dulu memang betul tak ada ubat, sekarang saya dengar-dengar dah ada ubat. So it's a very serious sickness. Bila immune system mati. Sama juga dengan bab akidah, bila immune system awak mati, there's a serious sickness. Dan kalau ada pada individu tertentu, okey, kita boleh faham. Tapi ia berlaku dalam masyarakat. Ramai orang berpegang begitu. That means there's something seriously wrong in how Islam is taught. Bagaimana Islam diajar kepada masyarakat. They're not so much in the society, but the teachers, what are you teaching? Sampai masyarakat tak ada immune system langsung. Jadi kita melompat daripada pelampauan, benci, dendam buta, pergi kepada saya percaya yang gaib. Apa saja benda mengarut, dia percaya dengan alasan saya beriman dengan yang gaib. Buktinya apa? Ayat dalam surah Al-Baqarah. Allazina yu'minuna bil ghaib. Ustaz, itu sifat orang bertakwa yang pertama Allah sebut. Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sifat pertama apa? Orang yang bertakwa, allazina yu'minuna bil ghaib. Dia yang beriman dengan perkara ghaib. Jadi orang salah faham sebahagian. Dia kata ciri orang bertakwa tu dia kena percaya pada benda ghaib. Percaya pada benda ghaib. Ghaib bukan bermakna tidak berbukti. Betul tak? Ada orang sangka ghaib ni, ghaib tak boleh dilihat oleh mata, tak boleh didengar oleh telinga, tak boleh dirasa, tak boleh disentuh, ghaib. Dia salah faham ghaib dengan benda yang tidak berdiri di atas dasar bukti. Bagi dia, benda ghaib tak boleh ada bukti. Sebab tu bila kami di sidang kalam kata akal, kepentingan akal dalam beragama, mereka akan bawa, atau kepentingan sains dalam beragama, mereka akan bawa apa? Roh boleh tak untuk kita buat kajian sains? Roh. Seolah-olah mereka menggunakan contoh ini untuk mematahkan bahawa Islam ini berdiri di atas akal, pengkajian, observation, dalil. Kita tengok roh tu bukanlah sesuatu yang boleh dibuktikan, Ustaz. Itu salah besar. Roh adalah perkara ghaib. Takkid bukan bermakna roh itu tidak berdiri di atas dasar hujah dan fakta. Itu kena beza. Ghaib benda lain. Hujah, fakta, dalil benda lain. Allah ghaib tak? Allah boleh dibuktikan dengan akal. Teragak-agak nak jawab, nampak? Dengan akal lah kita tahu Tuhan wujud. Dengan akal lah kita tahu Tuhan wujud. Bukan dengan mata. Bukan dengan telinga. Bukan dengan hidung, dengan akal. Ni mata yang paling penting ni. Akal ni. Bukan third eye Maksudnya bukan third eye Akal ni lah mata yang paling besar sekali. Dia bagi basirah. Ni dan ni. Digabung sekali. Basirah. It's the most important tool that we have. Kita kenal Allah melalui basirah kita, melalui akal kita. Tapi Allah ghaib. Ghaib daripada indera kita, bukan ghaib daripada akal kita. Faham beza dia? Kewujudan malaikat ghaib daripada indera kita, tapi tak ghaib daripada akal kita. Isra' Mi'raj, orang suka kasih contoh Isra' Mi'raj. Tu Isra' Mi'raj, Ustaz. Tak masuk akal, Ustaz. Jap. Dia tak masuk sains ke tak masuk akal? Kena beza sains dengan akal. Ini bab falsafah sains kita lain ni. Ulama kita membezakan dapatan indera dengan dapatan akal. Lain Orang kita keliru. Dia kata tu Isra' Mi'raj tak masuk akal, Ustaz. Dia bukan tak masuk akal, dia tak masuk sains. Tak masuk akal cerita lain.
Sebab tu kena belajar aksiom, kena belajar al-awwaliyat al-aqliyah, kena belajar al-badihiyat. Sangat penting. Axiomatic principles are very important. That's the basic building blocks of the mind, the basic building blocks of the akal. So dakwaan-dakwaan begini bukan bermakna benda-benda ni adalah tidak berasaskan hujah. Dia ghaib, yes, tapi dia akli. Dia adalah sesuatu yang akal kita boleh terima. Ada tak awak pernah dengar dalam agama kita, Allah ajar, Nabi ajar, satu benda yang bercanggahan 180 darjah? Ada tak? Bercanggahan dengan akal 180 darjah. Sesuatu itu ada dan tidak ada dalam masa yang sama. Ada tak? Pernah dengar? Ada tak Allah ajarkan kita sesuatu yang ada dan tak ada dalam masa yang sama? Ada tak Allah ajarkan kita sesuatu itu benar dan salah dalam masa yang sama? Tak ada. Itu menyanggahi akal. Kalau awak fikirkan betul-betul, tak ada satu benda pun dalam agama kita yang menyanggahi akal. Langsung tak ada. Ada yang mungkin kata, tu Ustaz, kita sapu khuf tu. Kita sapu khuf, kalau ikut logik, sapu bawah lah. Kenapa sapu atas? Betul? Macam tak logik Ustaz, kita pergi sapu. Okey, kita cium Hajarul Aswad sebagai simbolik lah, kita kata. Benda simbolik, benda lain. Betul tak? Benda simbolik, contoh kita salam cium tangan ibu ayah kita. Apa kaitan cium tu dengan hormat? Kalau kita fikirkan, apa kaitan cium dengan hormat? Cium tangan. Kenapa tak cium lengan? Kenapa tangan? Itu simbolik. Betul tak? Sekarang ni kita bercerita berkenaan dengan khuf. Okey, bagi saya, tak ada yang tak logiknya berkenaan sapu khuf ke atas tu. Sebab khuf tersebut, awak tetap akan pakai dan awak tetap akan pijak tanah. Akan kotor balik. So kalau sapu bawah, itu yang kita kata tak berapa logik lah. Kan? So sapu atas, bismillah. Jawapan satu lagi, simbolik saja sebenarnya. Sebab awak tak boleh sentuh kulit kaki awak. So simbolik, sapu. So ada dua jawapan. So benda tu bukanlah sesuatu yang menyanggahi akal. Bukanlah sesuatu yang menyanggahi akal. So saya sampai hari ini, saya meminta kepada sesiapa sahaja, bawa satu perkara dalam agama kita ini yang menyanggahi akal. Ada orang tanya saya, kita ni angkat wuduk, kan? Lepas tu kita batal. Kita batal, angin keluar dekat mana? Dekat bawah. Tapi kita pergi sapu muka. Samalah. Awak kalau kentut dekat khalayak ramai, awak malu, awak tutup muka ke tutup belakang? Ni benda simbolik, okey? Simbolik. Lagipun keluar angin itu, dia bukan keluar najis. Betul tak? Kalau keluar najis, kena basuh sekali tempat tu. Nampak? Kena basuh sekali tempat tu. So kalau awak kentut di khalayak ramai, awak malu, awak tutup muka awak. Kan? Itu kiasan yang saya boleh bagilah, kan? Yang penting dia tak canggah akal. Itu point dia. Sama ada kita faham atau tidak, itu cerita lain. Sama ada kita tahu hakikat makna dia apa, itu cerita lain. Yang penting dia tidak menyanggahi akal. Melainkan dalam akidah kita ada diajar bahawa Nabi Muhammad itu, dia adalah gabungan sifat Tuhan dan sifat manusia. Dia ada sisi ketuhanan dan dia ada sisi kemanusiaan. Itu problem. Sebab itu berlaku pencanggahan. Pada satu zat, ada sifat ketuhanan dan ada sifat kemakhlukan. Ada hypostatic union, kita kata. Ada tanaqud. Rasulullah itu qadim dan Rasulullah itu juga hadis dalam masa yang sama. Rasulullah tidak berpermulaan dan dia juga berpermulaan dalam masa yang sama. Ini tanaqud. Itu jelas menunjukkan bahawa ini bukan ajaran agama kita. Ini bukan ajaran Islam. Kalau diajar, ada 3 dalam 1, 1 dalam 3. Benda ni langsung tak ada dalam agama kita. Tak ada. Okey, saya tidak mahu berpanjangan lagi sebab nak masuk bab. Okey. Terima kasih atas soalan-soalan yang menarik.